Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad selaku imam dan khatib kita di sidang Jumaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat kita bersama salat Jumaat pada hari ini. Saya bagi pihak pengusaha mengucapkan terima kasih di atas segala sumbangan yang diulurkan kepada pihak surau. Esok kita dapat bersama mengenali ubat anda yang akan dibuka pukul 9 pagi di Dewan Surau. Jadi ahli karya siapa yang boleh yang daripada dengan kerjasama farmasi hospital alam. Yang ketiga, bagi ahli karya saya harap dapat semak balik daftaran ahli karya, ulangkan balik borang yang belum mendaftar segera untuk kami membuat pentadbiran selanjutnya sebelum adanya masyarakat pemilihan ahli jawatan kuasa baru tahun 2024. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah memaknai erti sebuah kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 31 Ogos 1957 adalah hari kemerdekaan negara kita. Kegembiraan ini sepatutnya dihiasi dengan perasaan syukur seluruh warga kerana ia adalah perkara dan sangat bernilai kepada kita. Bersyukur dengan kemerdekaan ini kerana tanpanya kita akan menjadi bangsa yang hina di negara sendiri. Sungguh sikap syukur ini merupakan perkara yang mesti ada di sisi dalam meraihkan sebuah kemerdekaan. Dalam mencari erti sebuah kemerdekaan, bukan sekadar mengerti maksud kemerdekaan itu adalah bebas daripada penjajahan. Bangsa yang dijajah amat inginkan kemerdekaan hingga sanggup berjuang melawan golongan yang menjajah mereka. Mereka berkorban apa saja untuk meraih kemerdekaan. Soal yang mesti kita tanya pada diri kita, apakah makna sebuah kemerdekaan sekarang ini? Dalam Islam, kemerdekaan itu bermakna suci. Agama Islam itu sendiri telah memberi makna kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Hakikatnya, kesemua makna ini semuanya menjurus pada maksud kemerdekaan yang kita faham kini. Bagi seorang Muslim, nikmat kebebasan dalam kemerdekaan seharusnya disyukuri. Kebebasan ini memberikan untuk kita menentukan corak hidup kita, bahkan yang lebih penting membebaskan kita daripada pemikiran yang terkeluar daripada kerangka Islam yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan daripada kongkongan penjajahan terhadap minda dan jiwa kita. Orang Muslim yang merdeka adalah merupakan Muslim yang bebas daripada keruntuhan akhlak, kerana Islam itu memberikan makna kemerdekaan adalah menguatkan akhlak Islam menjadi orang yang hebat. Hadis daripada Fadalah bin Ubaid, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada yang bermaksud, kalian, aku kabarkan tentang orang mukmin, iaitu orang yang membuat orang lain berasa aman atas harta dan diri mereka. Orang Muslim adalah orang yang membuat orang lain sejahtera daripada bahaya lidah dan tangannya. Mujahid adalah mereka yang memerangi nafsu dan taat kepada perintah Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan daripada dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, perpaduan kita adalah bingkai yang harus menjadikan bentuk sebuah kemerdekaan. Kita ini rakyat negara yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Negara ini bagaikan satu lukisan yang
indah yang terdiri daripada warna-warni yang dimajmukkan dan dijadikan dalam bentuk lukisan yang sangat indah dan cantik, dan dia sangat mencemburui bagi siapa yang melihatnya. Penyatuan yang digarap dengan warna-warni ini menjadikan kita ini gambar yang bukan sahaja indah tetapi amat berharga untuk kita semua. Kita telah disatukan dalam satu bingkai perpaduan yang menjadikan ia sebagai lukisan yang saling melengkapi, walaupun ada perbezaan warna dan warninya di dalam lukisan tersebut. Lukisan yang berbingkaikan perpaduan itu akhirnya digantungkan di peta dunia sebagai sebuah negara yang merdeka kerana perpaduannya. Inilah keunikan makna sebenar sebuah kemerdekaan di negara yang tercinta ini. Kerosakan bingkai lukisan perpaduan akan menyebabkan kemerdekaan boleh retak dan terhempas berkecai, hingga boleh menyebabkan jatuh kepada penjajahan baru semula. Semua ini mesti difikirkan dan dibayangkan, kerana jika tidak mengelak daripada kerosakan bingkai perpaduan ini, hilanglah makna sebuah negara merdeka dan ia akan merugikan kita semua. Perpecahan yang hanya mencacatkan arti kemerdekaan, kerana tanpa perpaduan adalah sukar untuk menggapai nikmat yang murni dan baik ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini kita melihat perpaduan kita semakin goyah. Umat Islam yang beriman tidak wajib menggunakan senjata perpecahan untuk mencapai cita-cita duniawi mereka. Adalah tidak wajar segelintir umat terus menerus menimbulkan keresahan dan kekalutan dalam kalangan rakyat dengan sebarang berita dan cerita palsu. Segala perbezaan pandangan mesti diselesaikan secara patriotik dan menurut prinsip-prinsip Islam yang benar, dengan meletak kepentingan negara sebagai kepentingan yang teratas, bukan dengan menuang racun dan virus perpecahan dalam masyarakat yang majmuk ini. Janganlah menjadikan rakyat sebagai mangsa pertaruhan, kerana ini merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab. Perbezaan sepatutnya tidak menjadi faktor untuk menjadikan kita berpecah, kerana Al-Quran telah mengajar kita supaya mengambil hikmah arti perpaduan dan dalam arti perbezaan di kalangan manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Hujurat di dalam ayat ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling kenal mengenal sesama kamu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita mengundang penjajahan yang baru ini untuk menjarah tanah air kita semula, iaitu penjajahan memecahkan kita daripada kekuatan dan perpaduan. Negara ini adalah merupakan amanah yang Allah jadikan kepada kita. Jangan gadaikan hanya kerana terliur dengan imbalan dunia hingga terperangkap dengan sifat khianat kepada negara yang merdeka ini. Semua ini haruslah ditolak dan dijadikan panduan kepada kita. Dan ingatlah, Allah telah menegur manusia yang bersikap khianat, yang mengkhianati perpaduan, yang mengkhianati kekuatan, yang mengkhianati tanggungjawab yang patut kita laksanakan di atas muka bumi. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianati amanah yang diberikan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan satu anugerah besar yang dikurniakan Allah kepada kita. Maka mensyukuri itulah yang menjadikan kita manusia yang bernilai di sisi Allah. Jangan lupa
lupa sama sekali bahawa semua ini adalah kurniaan yang besar yang dianugerahkan Allah kepada kita. Allah menyatakan dalam suratul Ibrahim ayat ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan nikmat bagimu. Jika kamu kufur, maka ketahuilah azabku adalah sangat keras. Marilah kita mengisi nilai kemerdekaan ini dengan suatu yang bermakna. Semarakkanlah program kemerdekaan dengan penuh syukur dan keinsafan. Didiklah generasi muda agar tidak dibuai dengan keseronokan semata-mata. Didiklah mereka untuk mengenang jasa tokoh-tokoh yang terdahulu, hinggakan mereka itu merasai sama bagaimana susahnya orang terdahulu membawa kemerdekaan ini. Hindarkanlah arti kemerdekaan ini disalah tafsir hanya dengan makna merdeka dan bebas semata-mata. Tapi marilah kita bebas merdeka daripada mengikut jalan-jalan selain daripada Islam. Allah menyatakan dalam suratul Hajj ayat ke-41, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Iaitu orang-orang Islam, jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka menyerahkan segala urusan ini untuk diletakkan di bawah panji Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah menyedari bahawa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah Allah yang mesti dipertahankan dan diisi dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersatu padu bagi mengelakkan musuh boleh menang ke atas kita. Yang ketiga, umat Islam yang mengkhianati amanah kemerdekaan akan mengundang sejarah era penjajahan akan datang semula di tanah air ini. Yang keempat, generasi muda mesti dididik supaya mereka itu tidak terjajah sama ada dari segi budaya maksiat dan pelbagai kerosakan yang merosakkan mereka, dan dielakkan, semoga Allah mengelakkan mereka daripada bencana yang akan menimpa kerana mereka kurang bersyukur kepada Allah. Didiklah mereka semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa memerintah, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang memuliakan dan menghinakan siapa yang telah Engkau kehendaki, dan kekuasaan Engkau sajalah yang adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ali Imran ayat ke-26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qala hadha wa astaghfirullah azim ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تحشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وفرض علينا بالجهاد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan serta perbuatan maksiat dan keji. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك رباني وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوليد أهل سلانغور لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah untuk mendirikan salat secara berjemaah di rumah-rumahmu ya Allah, dan menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadilah kami di antara hamba-hamba menjaga amanah. Kuatlah kekuatan kami ya Allah, hindarkan perpecahan di kalangan kami ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal bala wal waba wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.